Aplikasi e-Desa bantu tingkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Minggu Ekonomi Digital Malaysia jana pelaburan berkelayakan 1.3 bilion ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Lebih banyak kempen turun padang dan kesedaran diperlukan terutama dalam kalangan komuniti yang terpinggir. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata ia bagi menggalakkan lebih ramai penerima yang layak menjalani saringan kesihatan percuma bawah skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 berbuat demikian. Setakat ini katanya hanya 561,000 daripada 4.9 juta rakyat Malaysia yang layak telah menjalani saringan kesihatan percuma bawah skim tersebut. Dalam pada itu, Khairi memaklumkan lebih 1 juta atau 28% kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendaftar bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Beliau berharap ibu bapa tidak lagi mengambil sikap tunggu dan lihat bagi mendaftarkan anak mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Setakat semalam, 513,393 individu atau 14.5% populasi golongan itu telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Keputusan pelaksanaan semula pentaksiran tingkatan 3 PT3 tahun ini belum dibuat Kementerian Pendidikan. Menteri Kanan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata kementeriannya kini sedang meneliti pendekatan bersesuaian yang boleh dilaksanakan dengan mengambil kira tahap penguasaan murid. Kita belum membuat sebarang keputusan berkaitan dengan PT3. Ya, itu kena jelas. Ya. Belum ada sebarang keputusan rasmi oleh KPM berkaitan dengan PT3. Apa yang kita ingin lihat adalah tahap penguasaan anak-anak kita yang berada di sekolah. Mereka telah mula masuk ke sekolah untuk membolehkan kita mendapat indikasi apakah pendekatan yang paling sesuai. Mengenai isu beg sekolah berat, Datuk Dr. Razzie berkata KPM sedang memperhalusi perkara itu. Pihaknya juga sudah mengenal pasti beberapa punca kepada isu tersebut. Antaranya jumlah mata pelajaran, buku teks tebal dan murid membawa buku tambahan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie memaklumkan penggunaan sekolah menengah bagi pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor akan diperincikan. Keputusan dijangka diketahui Kementerian Pendidikan apabila mengadakan perbincangan lanjut dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR esok. Kedua-dua pihak telah mengadakan perbincangan awal. Ini bagi memastikan persiapan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tidak terganggu. Sebab itu pihak kementerian sedang duduk berbincang dengan pihak SPR supaya tidak gunakan bilik-bilik, kalau terpaksa gunakan sekolah, supaya tidak digunakan bilik-bilik yang mana digunakan untuk tujuan peperiksaan. Ini bagi memastikan susun atur itu tidak diganggu, ya, kerana kita khawatir nanti susunan indeks kedudukan pelajar dan sebagainya akan menjejaskan proses pelaksanaan peperiksaan itu dan proses pembarkahannya nanti. Sebab setiap kertas peperiksaan itu disusun dengan rapi mengikut indeks-indeks dan barcode yang telah ditetapkan. Datuk Dr. Razzie Jidin. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar sedia bekerjasama dengan SPR jika Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Johor digunakan sebagai pusat pengundian. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid berkata kementeriannya tiada masalah untuk bekerjasama dengan SPR. Ini memandangkan SPR merupakan badan bebas yang diberi kuasa mengendalikan pilihan raya. Menurut Kementerian Pendidikan, sebanyak 151 sekolah menengah akan digunakan sebagai pusat mengundi bagi PRU Dewan Negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mahzir memaklumkan aplikasi e-Desa merupakan platform dalam talian yang dibangunkan bagi mengetengahkan produk industri kecil dan sederhana
IKS tempatan sekaligus membantu meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Beliau menyarankan agensi atau sektor persendirian yang mempunyai produk e-dagang agar tampil memberikan kerjasama bagi membantu menjayakan aplikasi berkenaan. Datuk Seri Mahzir berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Aplikasi e-Desa hari ini. Prosedur operasi standard SOP penganjuran program Citra Warna Keluarga Malaysia selama 4 hari bermula Khamis ini di tebingan Sungai Kuching akan diumumkan Majlis Keselamatan Negara MKN esok. Demikian dimaklumkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata MKN akan bermesyuarat sekali lagi susulan terdapat beberapa SOP bakal dipindah berdasarkan permintaan daripada setiap agensi yang terlibat. Kementerian Kesihatan sasar 70% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dalam sistem pendidikan diberikan dos pertama vaksin COVID-19 dalam tempoh 2 bulan selepas PIC Kids dijalankan. 80% disasar menerima dos lengkap bagi tempoh 6 bulan pelaksanaannya. Lindung diri, lindung semua. Berita seterusnya, pembayaran cukai disarankan membuat semakan status sekatan perjalanan terlebih dahulu sebelum merancang ke luar negara bagi sebarang tujuan. Peringatan itu dikeluarkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menerusi satu kenyataan. LHDN menegaskan individu dan pengarah syarikat yang tidak menjelaskan cukai pendapatan, cukai keuntungan harta tanah dan cukai syarikat boleh dikenakan tindakan sekatan perjalanan ke luar negara. Pemakluman tindakan sekatan perjalanan akan dibuat ke alamat terakhir yang dikemaskini pembayar cukai. Acara Minggu Ekonomi Digital Malaysia pada Expo 2020 Dubai berjaya menjana pelaburan, berkelayakan dan perdagangan bernilai 1.295 bilion ringgit ke Malaysia. Ia menerusi 110 perniagaan berpotensi, 138 padanan perniagaan dan 16 memorandum persefahaman MOU. Jumlah dijana daripada penyertaan 22 syarikat teknologi Malaysia melepasi sasaran awal 300 juta ringgit. Ini meliputi pelaburan dan 50 perniagaan berpotensi yang dijangka mewujudkan 890 peluang pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata pencapaian itu menjadi bukti kekuatan Malaysia dalam ekonomi digital serta keyakinan global terhadap negara sebagai destinasi pelaburan digital utama. Pelaburan berkelayakan tersebut akan memberi impak berganda iaitu mewujudkan banyak peluang pekerjaan bernilai tinggi yang menjadi nadi kepada pemulihan ekonomi negara. Ini selaras rancangan Malaysia ke-12 serta memacu tawaran nilai Malaysia sebagai hub digital ASEAN. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan Emiriah Arab Bersatu UAE serta beberapa negara lain terus diperkukuh. Ini dengan termeterainya 8 memorandum persefahaman bernilai 197 juta ringgit hari ini. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Selain UAE, syarikat dari Mesir, Jerman dan Maldives turut menandatangani MOU tersebut yang merangkumi kerjasama meluas antaranya dalam aspek penyelidikan dan pembangunan, akses pasaran serta pemindahan teknologi. Sabah mengalu-alukan minat ditunjukkan Turki untuk mewujudkan hubungan perdagangan secara langsung dengan negeri itu. Ketua Menteri Datuk Haji G. Nur menyatakan kerajaan negeri akan melakukan yang terbaik untuk memudahkan pelaburan dari Turki. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan selepas mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Turki ke Malaysia, Dr. Mervi Safa Kavakci. Pada pertemuan itu, Kavakci memaklumkan Turki menganggap Sabah sebagai pintu masuk ke rantau ASEAN dan bukan hanya sebagai salah satu negeri di Malaysia semata-mata.
Luar negara, Indonesia menyuarakan kebimbangan terhadap situasi di timur Ukraine dan menggesa semua pihak meredakan ketegangan yang kian meruncing. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan semua pihak bertelagah harus mengelakkan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan lagi ketegangan sekaligus berusaha ke arah perdamaian. Beliau berkata perang tidak seharusnya berlaku, sebaliknya dunia perlu bersatu dan bekerjasama menghadapi wabak COVID-19. Australia membuka kembali pintu sempadan kepada individu yang divaksin hari ini setelah hampir 2 tahun ditutup akibat COVID-19, menyaksikan lebih 50 penerbangan dijadual mendarat di Australia dalam tempoh 24 jam selepas pembukaannya. Ini termasuk 27 penerbangan yang mendarat di bandaraya terbesar, Sydney. Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkata pembukaan semula sempadan merupakan hari paling dinantikan sejak penularan wabak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak secara jumpa terus di PPV. Lindungilah diri untuk melindungi semua. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.